Okey Coach, sebelum ini pemilik Kelantan Encik Norizam katakan Frank Burnett diberikan KPI tidak boleh tewas 5 perlawanan. Adakah dengan kekalahan hari ini termasuk di dalam kota tersebut? Itu saya tak pasti dan saya tak mahu komen tentang perkara tersebut kerana itu di luar bidang kuasa saya. Okey, terima kasih Coach. Itu di luar bidang kuasa saya. Itu adalah jawapan daripada jurulatih, penolong jurulatih pasukan Kelantan Rizal Zamri. Hari ini Frank Bernhard tidak ada di tepi touchline. Ya. Tapi kita sedia maklum baru-baru ini dalam satu temu bual di antara pemilik Kelantan Norizam Tukiman di S2 Arena di mana dia mengatakan bahawa Frank Bernhard dilantik dengan KPI tidak boleh tewas 5 perlawanan. Sekiranya tewas, individu itu akan dilepaskan ataupun direhatkan ataupun dipecatkan. Ikutlah terminologi mana yang diorang nak pakai zaman sekarang ni kan. Tapi soalan saya simple je. Mungkin Syarom ataupun Coach Zainal boleh mula dulu. KPI 5 perlawanan ini dari pandangan seorang penyokong ataupun pemerhati ataupun peminat, sesuatu yang sangat tidak masuk akal dalam dunia bola sepak yang memerlukan planning, pembentukan, proses pelanjang ke masa lama. KPI 5 perlawanan ni masih lagi sesuatu yang digunakan di pentas liga terbesar Malaysia. Perkara itu yang sampai sekarang saya secara peribadi juga tidak boleh terima ataupun digest, Coach Zainal. Memang kalau kita dengar dengan kedudukan Kelantan sekarang, memang sukar nak diterima. Tetapi apa perbincangan antara pemilik Kelantan dan juga jurulatih Frank Bernhard itu kita tidak mengetahui. Tetapi memang agak berat dan sukarlah untuk Frank Bernhard mengubah sesuatu dan mengambil cabaran itu. Tetapi macam saya cakap tadi, apa perbincangan mereka berdua, apa KPI yang sebenarnya yang telah diberi kepada jurulatih Kelantan Frank Bernhard, mungkin dengan bersyarat beliau dapat mengubah pasukan dengan ataupun mengganti pemain, kita tidak tahu. Tetapi yang penting adakah ia disetujui atau tidak oleh Frank Bernhard. Sebelum saya nak tanya Syarum satu soalan, saya cuma nak minta perspektif coach dari seorang bekas jurulatih. Letak diri coach dalam posisi tersebut di mana coach diberikan offer dan ini KPI, realistik atau tidak, macam coach kata ada cara nak negotiate, tapi secara realistiknya yang berdasarkan konteks Liga Super dengan pasukan Kelantan yang sekarang berada di tangga ke-13, 6 kekalahan, 1 kemenangan dan 1 draw. Macam mana coach boleh gambarkan coach ada hati dan akal untuk cakap, ya saya akan terima kerja ni? Bagi saya, jika kita tidak setuju, kita akan cakap kita tidak terima. Tapi bila kita setuju, kita cakap dengan terima. Dan kalau kedudukan saya di situ, saya pun ingin dengan bersyarat. Jadi saya ingin perbaiki. Saya ingin perbaikikan tim itu. Dan apa yang perlu saya perbaikikan itu, apa yang impact saya kena bawa ke dalam tim itu. Mungkin penambahan player, penggantian player, itu pun harus diterima oleh management, kerana kita tahu mungkin dengan kelonggaran ini akan memudaratkan lebih banyak kepada tim. Saya nak tanya Syarom, mungkin ini soalan yang Eli juga nak tujukan atau Eli boleh tambah. Okey. Boleh baca. Macam dapat Tak, sebab saya bicara hanya dengan menggunakan mata. tak, sebab apa yang Eli tanyakan dekat Coach Zainal tadi adalah perspektif jurulatih, which is tugas yang cukup berat. Betul. Tetapi dalam bola sepak, apabila ada perubahan jurulatih di peringkat dressing room, antara aspek yang perlu kita juga beri fokus adalah reaksi para pemain. Kalau dalam bahasa Inggeris, mereka gunakan terminologi new manager bounce. Okay. Kalau ada jurulatih baru ni, instantly akan bangkit sekejap. Sebab kita rasakan jurulatih baru ni datang dengan perancangan yang baru, bertenaga. Tetapi bagaimana dinamik di dalam bilik persalinan sekiranya pemain-pemain juga menerima maklumat bahawa ada possibility yang jurulatih baru mereka ni juga tidak akan terlalu lama di pasukan. Adakah itu akan mengubah dinamik cara pemain mengerahkan kudrat di atas padang, memberikan segalanya, kerana jurulatih ini tak semestinya 5, 6, 7 perlawanan daripada sekarang masih ada di situ. Saya rasa daripada perspektif sebagai bekas pemain, apabila anda adanya coach baru
perlu adanya komunikasi dua hala di dalam dressing room yang lebih jelas, terutama tentang matlamat ataupun misi sebuah pasukan itu sendiri. Tetapi apabila pemain kita ni tidak pernah memikirkan tentang 5 game, 6 game kau kena buang. Kita tak pernah fikir. Kita cuma fikir yang kita kena menang, kita kena menang. Itu yang daripada perspektif pemikiran pemain. Tapi sekiranya benda itu tak terjadi, kita kena balik ke drawing board balik, kita kena duduk balik, kena buat postmortem balik, kita kena jelas balik matlamat kita, ke mana hala tuju kita sebenarnya apabila kita mengalami kekalahan demi kekalahan. Dan bila coach baru tu masuk, pemain-pemain inginkan pembaruan. Ya, dia nak new impact. Di dalam tim. Jadi ini boleh mengubahkan sedikit sebanyak performan prestasi tim. Cakap pasal impact bukan satu perkara yang realistik kalau kita nak nampak impact yang positif dalam 4 perlawanan atau 5 perlawanan yang diletakkan di atas bahu Coach Frank. Tapi itu mungkin antara salah satu punca kenapa mereka kehilangan 2-3 pemain utama, pemain import. Walaupun termination tu persetujuan bersama. Sharom, you pernah beroperasi dalam satu pasukan, you faham kenapa certain players terpaksa membuat keputusan meninggalkan pasukan atas faktor masalah atas krisis yang dihadapi kelab, masalah kewangan. Tapi Kelantan ni sebelum cakap pasal kewangan, pasal management tu sendiri. Mungkin itu antara faktor pemain meninggalkan kelab. Dari segi pemain juga kita tidaklah terlalu memikirkan apa management memikirkan. Kita hanya lebih dua hala bersama dengan jurulatih. Tapi dari segi pasukan Kelantan, saya rasa sekiranya Frank Bernard diberi peluang untuk memilih pemain-pemain mereka sendiri, pemain-pemain beliau sendiri untuk strengthen the team, kerana apa, beliau menerima pemain pasukan bukanlah pilihan beliau, tapi kalau beliau dapat memasukkan pemain-pemain yang beliau ada untuk diletakkan KPI itu mungkin lebih elok. Tapi kalau sekiranya untuk meneruskan dalam keadaan sekarang yang boleh dikatakan moral pemain juga dengan keadaan down, mereka tidak lagi dapat menyelesaikan masalah dalam dressing room, mereka masih lagi tak tahu hala tuju pasukan. Itu perkara pokok itu perlu diselesaikan dahulu.